Hai, Assalamualaikum. Saya akan menerangkan tentang gejala viralisme masyarakat Malaysia, baik atau buruk. Pembentangan ini disediakan oleh saya, Haziq Anas bin Anwar, nombor kad metrik 2022 981 567. Pembentangan ini juga disediakan oleh ahli rakan-rakan saya lain, iaitu Luqman Hakim bin Muhammad Lazim, Muhammad Faris bin Hairul Rizam, Nur Ashman Aiman bin Muhammad Fauzi, dan juga Muhammad Hafiz bin Muhammad Sofan. Jadi, saya ingin memberikan pembentangan tentang pengalaman viralisme. Terdapat pelbagai jenis viralisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Tidak kira sama ada berita itu baik ataupun buruk. Viralisme ini mudah tersebar di mana jua kita berada, sama ada di dalam ataupun di luar negara. Contohnya, seperti isu-isu berkaitan dengan politik di Malaysia yang sentiasa viral di media sosial. Okey, sekarang saya akan bercakap tentang konsep viralisme. Okey, apa itu viralisme? Okey, istilah viralisme boleh dikaitkan dengan sesuatu yang membabitkan penyebaran maklumat dan berkongsi cerita ataupun pendapat seseorang menerusi media sosial, sehingga dia dapat menimbulkan kesan berangkai perkongsian secara berterusan. Arus media baharu melalui internet dengan adanya perkongsian melalui laman blog dan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram. Tanpa kita sedari, sesuatu perkara itu boleh menjadi sangat popular dan diketahui dengan pantas oleh semua orang serta berkemungkinan besar dapat diakses oleh sesiapa sahaja di seluruh dunia. Dan secara tidak langsung, bahan-bahan yang viral ini yang lebih mudah untuk dikongsi dan bersifat lebih menyeluruh capaiannya kepada umum berbanding berita arus perdana. Maka tidak hairanlah mengapa sesuatu bahan viral itu boleh menjadi isu besar disebabkan tiada elemen spesifikasi maupun had masa untuk terus dikongsi di laman sosial. Viralisme mempunyai banyak kebaikan yang boleh membantu atau memudahkan sesuatu perkara. Viral juga boleh membantu dalam mencegah sesuatu perkara yang tidak baik dan menjadi satu perkongsian maupun pengajaran untuk semua pihak. Sebagai contoh, dengan viralnya sesuatu perkara, berita mengenai bantuan dapat disebarkan dengan cepat dan pantas. Contohnya, pada bulan September 2022 telah digemparkan dengan kes penculikan seorang ejen produk kosmetik yang dipercayai dilarikan dari kediamannya, dan isu ini telah tular ataupun viral ke seluruh Malaysia, dan inilah yang sebenarnya membolehkan pihak polis untuk mencari maklumat tentang penculikan tersebut dengan cepat. Dan seterusnya, kebaikan viral adalah bertujuan untuk pemasaran bagi perniagaan sesuatu produk. Pada zaman sekarang, peniaga lebih memilih laman sosial sebagai medium untuk melariskan dan mempromosikan produk mereka. Setengah peniaga membuat naik gambar dan video produk mereka bagi meyakinkan pengguna mengenai kualiti barangan mereka. Ini kerana selain menjimatkan kos, kaedah ini juga menjimatkan tenaga dan masa. Dan dengan cara ini, ia memberikan kelebihan kepada usahawan-usahawan untuk beroperasi atau menjalankan perniagaan di mana-mana saja. Selain itu, laman sosial juga turut digunakan sebagai platform mencari pekerjaan. Masyarakat kini adalah kurang menggunakan khidmat media cetak seperti surat khabar untuk mengiklankan peluang pekerjaan. Hal ini kerana jika menggunakan media cetak seperti surat khabar, ianya hanya yang membeli akhbar saja akan tahu mengenai peluang pekerjaan itu. Berbanding melalui viral di media sosial, iklan pekerjaan dapat diakses oleh semua pengguna media sosial sama ada di dalam ataupun di luar negara. Penyebaran maklumat yang pantas dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui tentang peluang pekerjaan, dan hal ini sekaligus dapat mengurangkan masalah pengangguran di Malaysia disebabkan faktor kurang hebahan peluang pekerjaan. Seterusnya saya akan membentangkan tentang keburukan viralism.
Nama saya Muhammad Faris bin Harilizam. Student ID saya ialah 2022 130915. Dan saya daripada grup 4. Viralism ataupun viral mempunyai banyak cabang-cabang keburukan, dan pada hari ini saya akan membincangkan tentang 3 daripada keburukan tersebut. Pertama, viral mampu untuk menghancurkan kehidupan seseorang jika digunakan dengan tujuan untuk menyebarkan aib orang tersebut ataupun menyebarkan berita palsu tentang orang tersebut. Kedua, ia akan menambah kepada keruntuhan masyarakat berbilang kaum di negara Malaysia. Seperti contoh, kita share gambar ataupun video yang mempunyai unsur resis. Ketiga, kebanyakan berita ataupun perkara yang viral di Malaysia adalah palsu dan tidak bermanfaat untuk masyarakat di Malaysia. Dan akhir sekali, bagi kesimpulan pada topik ini ialah gejala viral ini ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Sama seperti virus, ada yang baik dan juga ada yang buruk. Seperti mana jika virus itu baik, ia dapat ditukar kepada vaksin dan lalu dapat memberi kebaikan kepada tubuh manusia. Dan jika ianya virus yang buruk, ia mampu memberi penyakit yang buruk kepada manusia, seperti penyakit kronik. Gejala viralism ni lebih kurang dengan virus yang pada dasarnya merupakan bermula daripada perkataan virus juga. Sampai itu, bagi kita sebelum berkongsi maklumat, kita hendaklah memastikan sama ada maklumat yang dikongsi itu adalah sahih dan daripada sumber yang boleh dipercayai, ataupun kita perlu pastikan berita itu baik atau buruk, dan adakah berita yang kita sebarkan itu akan membawa kebaikan atau keburukan kepada seseorang itu ataupun kepada masyarakat sendiri.